Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada kitab Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita muka surat 375, iaitu di bawah tajuk Tauhid Asma' dan Sifat. Pada bab ni dia ada 3 bahagian. Yang pertama ialah perbahasan secara umum. Apakah yang dimaksudkan dengan akidah al-asma' dan juga as-sifat. Kemudian perbahasan yang kedua ialah penjelasan secara terperinci, mufassalun aqidatuhu fil asma'. Dia akan terang secara terperinci akidah Imam Asy-Syafi'i dalam bab al-asma', iaitu nama-nama Allah Azza wa Jalla. Perbahasan yang ketiga, mufassalun aqidatuhu fis sifat. Perbahasan berkenaan dengan pendirian ataupun pegangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam berinteraksi dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Okay. Muka surat 375. Kita tengok tamhid dia. Tamhid ni maknanya pengenalan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang pertama dia sebut akidah salafus salih tentang nama dan sifat Allah umum. Maknanya sebelum daripada Imam Syafi'i ini, macam mana para ulama terdahulu berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Allah. Dia kata situ manhaj ahlus sunnah dalam bab asma dan sifat-sifat Allah adalah menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang telah ditetapkannya untuk dirinya atau yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa takwil, takyif dalam kurungan menanyakan bagaimana, tamthil dalam kurungan pengumpamaan, dan tashbih dalam kurungan penyerupaan. Dalam teks Arab dia sebut manhaj ahlus sunnah wal jamaah fi babi asma'illahi wa sifatihi an yusafallahu bima wasafa bihi nafsahu au wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya samalah. Saya memang akan rujuk yang dalam bahasa Arab sebab saya tengok pada perbahasan yang lepas dia punya alih bahasa tu terlalu literal. Macam kita dah bahas macam mana pendirian para ahlu kalam, mutakallimin dalam bab menjelaskan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Min ghairi ta'wilin wala takyifin wala tamthilin wala tashbihin ala haddi qawlihi ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tanpa takwil, tanpa takyif, tanpa tamthil, tanpa tashbih, seperti mana firman-Nya muka surat 376, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini ayat yang menjadi asas ataupun tonggak untuk kita letak dalam kepala kita. Allah Ta'ala tidak akan pernah sama dengan makhluk dari apa-apa aspek sekalipun. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11.
Sebelum pada kita baca lebih lagi muka surat 376 ni, kita kena tengok nota kaki muka surat 375. Muka surat 375 tu kena belik lagi sebelah dia. Ada beberapa nota kaki yang penting yang perlu kita tengok dan perhati dulu. Okey. Sebab bila mana dia sebut tanpa takwil, nota kaki 202. Takyif, nota kaki 203. Tamthil, nota kaki 204. Yang ni pada muka surat 375. Okey, jadi saya kena baca dia punya nota kaki tu untuk kita nampak apa maksud takwil, takyif, tamthil dan tashbih. Nota kaki 202 sampai 205. Okey. Muka surat 375 bawah garisan tu dia sebut takwil memiliki 3 pengertian. Takwil itu ada 3 konsep dia. Okey. Yang pertama, takwil hakikat atau kenyataan yang sebenarnya dari suatu perkataan atau berita. Contohnya, takwil tentang berita ghaib yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti syurga, kenikmatan syurga, neraka, hari akhir dan lain-lainnya. Artinya, hal-hal itu benar-benar ada secara hakikat, namun tidak diketahui seperti apakah semua itu. Inilah yang disebut sebagai mutasyabih. Takwil yang pertama ialah takwil hakikat. Metodologi pertama, cara pertama, kaedah takwil ni ialah menafikan hakikat dia tak sama secara langsung. Langsung tak sama. Tapi benda tu ada. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Bila mana Allah Ta'ala menyifatkan dalam syurga ni ada sungai yang mengalir padanya madu. Kita biasa tengok madu lebah sekarang. Madu lebah ni dia melekit. Maknanya dia pekat. Memang payah kita nak tengok madu tu dia mengalir macam air. Tapi Quran telah menyebutkan dalam syurga ni dia ada sungai yang air sungai tu dia bukan air tapi dia madu. Asalin musaffa. Madu yang terpilih. Dia mengalir macam sungai. Kita percaya ada sungai daripada madu ni. Tapi macam mana keadaan dia? Adakah sama macam sungai yang kita tengok sekarang, sungai daripada air? Wallahu alam. Kita nafikan hakikat dia, tapi kita kata ada lah sungai tu. Sungai daripada madu tu ada. Sungai daripada susu tu ada. Sungai daripada air sekian-sekian yang lazat bila mana diminum menghilangkan dahaga. Dia memang wujud di syurga. Tapi tak diketahui hakikat dia macam mana. Okay, itu takwil yang pertama. Okay. Yang kedua, takwil dengan makna tafsir. Seperti mana perkataan ahli tafsir, al-mufassirin. Bila mana baca satu ayat, maka dia pun akan terangkan, okay, maksud ayat ni apa. Itu pun dipanggil takwil. Takwil pada hal ni, pada keadaan ni, masih lagi tak ada masalah. Okey lagi. Okay. Yang ketiga, takwil dengan makna ta'til. Tapi dalam bahasa Melayu dia sebut penyimpangan. Penyimpangan suatu kata daripada makna yang sebenarnya ke makna yang lain. Makna takwil inilah yang sering disebutkan dalam perbahasan ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dalam kurungan wujud Allah, sifat-sifat Allah, akidah dan lain-lainnya berdasarkan dalil. Yang kita nak bahas, yang tadi kita dengar bila mana penulis dia kata kita sifatkan Allah Ta'ala seperti mana dia sifatkan diri dia, seperti mana Rasulnya menyifatkan zat Tuhan tanpa takwil. Takwil yang mana? Takwil yang ketiga ni. Takwil dengan mana? Ta'til. Ta'til dalam bahasa Arab maksudnya ialah tergendala ataupun tertukar. Maksudnya digantung, tak buat apa-apa. Dulu waktu saya belajar dulu di Jordan ni, saya nak bagi faham makna ta'til tu ya. Bila mana sampai hari Khamis, di sana kan dia kerja Ahad sampai Khamis. Jumaat satu dia cuti. Okey. Bila mana nak buat apa-apa urusan, orang dah pesan, nak buat apa-apa urusan, nak jumpa pegawai, nak suruh cok borang ke, nak keluarkan apa-apa je lah, nak balik Malaysia ke, kadang-kadang kita tak dapat visa pelajar secara sah yang macam IC tu kad. Jadi kita kena keluarkan, kita kena minta dengan universiti untuk keluarkan satu surat. Surat tu dia panggil sebagai isbat talib. Isbat talib ni maksudnya surat pengesahan kita ni pelajar di universiti ni. Kalau pergi hari Khamis, biasanya tak akan dapat hari tu. Walaupun nak dapat surat tu tak sampai 10 minit je.
tapi dia tabiat orang Arab bila mana dia kerja. Kita pergi hari Khamis, kita dah bayar dekat kaunter. Nak dapatkan surat tu kena bayar. 1 dinar Jordan lebih kurang RM6, RM7 macam tu lah. Bawa resit tu naik ke pejabat. Bagi dekat pegawai tu tengok jam baru pukul 9.30 pagi. Dia pun kata, hari ni nizam mu'attal. Nizam mu'attal maksud dia apa? Sistem breakdown. Komputer tak buka pun lagi, dia dah kata sistem breakdown lah. Itu tabiat Arab. Lepas tu dia kata, mari hari Isnin lah. Kita pergi hari Isnin dia kata nizam mu'attal lagi. Itu budaya buruk kerja. Kadang-kadang di Malaysia pun ada juga perangai macam ni. Dia panggil Monday Blues. Monday Blues ni maksudnya hari pertama masuk kerja, dia rasa berat, malas nak buat apa-apa. Hari Jumaat pula kalut nak balik, semua hilang pada pejabat. Okay. Ini budaya-budaya yang tak sepatutnya berlaku lah bila mana kita duduk lambat perkhidmatan. Cuma dia guna perkataan mu'attal tu. Mu'attal tu yang kita nak sebut ni lah ta'til. Mu'attal ni maksudnya breakdown. Benda tu tak boleh. Dah tukar terus. 180 darjah tukar. Okey. Jadi maksud takwil yang dilarang sini ialah menukar makna. Contoh, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman itu beristiwa di atas arasy. Dalam bahasa Arab, orang Arab di zaman Nabi, khususnya orang Arab di Mekah dan Madinah, bila mana sebut perkataan istiwa, ianya bermaksud bersemayan dengan penuh kemuliaan dalam bahasa Melayu kita. Bersemayan ni apa dia? Duduk di tempat yang mulia. Duduk atas kursi ke, duduk bersila ke, tapi dia macam ada satu pelantar yang tinggi. Mudah kita nak faham. Kita tengok dalam istana ni ada balairung seri. Balairung seri tu dia ada pentas. Situ akan diletakkan kursi kuning. Raja akan datang dengan permaisuri dia. Duduk situ. Itu duduk tu dia panggil bersemayan. Macam raja dan sultan sekarang, bila mana ada hari pertabalan ke, hari-hari penting lah, hari keputeraan ke apa, maka Duli Yang Maha Mulia ni akan pergi duduk di atas, singgah sana dia orang. Waktu dia duduk tu, dia panggil bersemayan. Tu bahasa Melayu kita. Kalau kita tengok cerita-cerita Melayu lama yang menggambarkan tentang kehidupan di istana ni, ada satu lagi gaya bersemayan ni, duduk sila terus. Letak macam sofa apa semua, duduk sila panggung ke, duduk macam nak terlentang ke. Itu pun bersemayan. Okay. Bila mana sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang bersifat Ar-Rahman bersemayan di atas arasy. Perkataan istiwa maksud dia bersemayan. Ini ialah perkataan yang difahami oleh Arab dan diterjemah dalam bahasa Melayu pun macam itulah. Okay. Tapi adakah Allah Ta'ala zatnya itu bersemayan seperti mana seorang raja ataupun sultan, dia duduk atas kursi ataupun dia duduk di atas pelantar tu ataupun atas pentas tu? Jauh sama sekali tidak sama sekali. Perkongsian perkataan bukan bermaksud satu pattern je perbuatan dia tu. Kita kongsi perkataan ni pun dalam bab ni pun sebut bersemayan, dalam bab satu lagi pun sebut bersemayan, tapi dia bukan membawa perbuatan yang sama. Tuan-tuan tengok buku ni dengan sebuku roti. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Buku ni hempuk, pening kepala. Sebuku roti, makan, kenyang perut. Tapi guna perkataan dua-dua buku semua. Dua-dua guna perkataan buku. Buku 5 menumbuk. Buku juga. Tapi tak boleh nak belek. Tak ada orang bila mana kita sebut aku bagi buku 5, mana? Aku nak belek tengok. Itu minta daripada 1 jadi 2 buku 5. Cakap macam tu. Nak kata apa? Nak kata perkongsian perkataan. Yang inilah yang cuba nak dibahamkan di sini bila mana para ulama salafus salih menentang takwil sehingga tukar perkataan. Sebab tu ada manhaj kelompok tertentu bila mana sampai dekat istawa, dia orang akan terjemah istiwa ni bukan bersemayan. Istiwa ni maksudnya ialah menguasai. Menguasai perkataan lain. Itu tukar. Kita tahulah benda tu telah jadi khilaf di kalangan para ulama. Okay. Tapi nak kata itulah ta'til dan takwil yang disebutkan di sini. Kita kata
yang menggunakan metodologi ta'til dan ta'wil ini kurang tepat untuk berinteraksi dengan ayat-ayat sifat ataupun ayat-ayat berkenaan dengan nama-nama Tuhan. Tak ada orang pun yang kata yang pegang ta'wil ni jadi kafir. Sebab benda ni dah jadi perbahasan yang besar di kalangan para ulama sampai ke zaman kita. Tak boleh, sebab kita tak boleh campur adukkan isu kafir dengan isu ta'wil. Tak boleh duduk sekali. Dia dua benda yang berbeza. Jadi kita kena hormat lambak ni. Cuma orang yang belajar dan mengkaji, dia akan tahu bahawasanya pendirian yang lebih tepat ialah dengan tidak kacau usik pun bila mana Tuhan dah sebut tentang dirinya sendiri. Itu dulu. Okay. Kemudian dia kata tanpa takyif juga. Takyif dalam kurungan dia sebut menanyakan bagaimana. Takyif nota kaki 203, takyif adalah mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu atau menentukan bahawa hakikat sifat Allah itu begini atau begitu, maka tidak boleh dikatakan bagaimana Allah bersemayam, istiwa, bagaimana tangannya, bagaimana wajahnya mengenai istiwa. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ini perkataan Imam Malik yang selalu dibawa untuk bahas bab ni dan dia sangat masyhur dan terkenal. Istiwa itu telah diketahui maknanya kata Imam Malik, sedangkan tata caranya tidak diketahui, tetapi mengimaninya adalah wajib dan menanyakannya adalah bid'ah. Bila mana kita tengok ayat Quran yang sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim. Ini contoh-contoh ayat yang common, yang biasa bila mana kita cakap bab ni. Menjadi satu kesalahan dan menjadi benda yang tak perlu untuk kita tanya. Sebelum daripada arash ni ada, Tuhan bersemayam di mana? Soalan tu dah tak betul, daripada awal lagi dah tak betul. Sebab tu selalunya bila mana kita tengok sebahagian orang yang cuba nak mempertahankan aliran metodologi takwil ini, mereka selalu akan provoke orang awam dengan soalan ni. Kalau tuan-tuan dengar mana-mana ustaz kata Allah Ta'ala ni bersemayam atas arash, Allah Ta'ala ni meninggi di atas arash, tanya dia sebelum ada arash Tuhan duduk di mana? Dia ajar kepada orang awam, suruh tanya macam tu. Sebenarnya itu bukan metodologi dan itu bukan kaedah akademik untuk memperbahaskan bab ni. Bila mana Tuhan dah beri satu statement yang jelas, buka surah Toha, dia akan sebut macam tu. Maka kita tak boleh nak argue apa-apa lagi selepas daripada datang statement yang jelas. Statement tu bukan kata-kata orang, kata-kata pemilik ataupun diri zatnya sendiri. Tuhan sendiri yang kata dia macam tu. Dia dah clear dah hakikatnya. Tapi ada orang dia rajin dan dia rasa tak boleh pegang dengan style macam tu. Ini tabiat manusia. Okay. Itu takyif. Okay. 204 tashbih. Tashbih maksudnya ialah tamsil, tamsil maksudnya ialah perumpamaan ataupun pengumpamaan. Okay. Tamsil maknanya adalah tashbih, iaitu menyerupakan sifat-sifat Allah, sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah dengan sifat-sifat makhluknya. Contoh dengan berkata, zat Allah adalah seperti zat kita. Ada jirim, ada jisim, boleh pegang. Tuhan dengan kita ni sama je. Yang tu dia panggil tamsil dan juga tashbih. Sekali duduk dalam tu. Okay. Kemudian dia kata sifat Allah itu menyerupai sifat kita. Itu semua tidak dibolehkan kerana firman Allah Ta'ala jelas, laisa kamitslihi syai'un. Tadi daripada surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Asy-Syura ke Asy-Syu'ara? Asy-Syura, betul. Surah Asy-Syura. Asy-Syu'ara surah lain. Okey. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Okay. Kemudian yang terakhir iaitu tashbih. Nota kaki 205. Dia kata, tashbih Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, perbezaan antara tamthil dan tashbih adalah tamthil menunjukkan penyamaan dari segala segi, sedangkan tashbih tidak demikian. Tamthil ni serupa terus. Kadang-kadang dipanggil juga dengan musyabbihah. Menyerupakan Allah dengan makhluk secara direct, secara langsung. Tashbih ni kadang-kadang diambil part tertentu je, dia tak serupakan semua. Tapi poinnya ialah salafus salih bila mana berinteraksi dengan ayat-ayat Tuhan, sifat Tuhan, nama-nama Tuhan, dia orang akan tolak semua elemen ni. Dia orang akan tolak takwil, dia orang akan tolak takyif, tamthil dan juga tashbih. Empat ni semuanya tidak diterima. Okey, clear yang tu. Kita pergi muka surat 376. Perenggan yang kedua selepas pada ayat Quran tu. Abu Uthman As-Sabuni berkata,
para ulama hadis, semoga Allah memelihara mereka yang masih hidup dan merahmati mereka yang telah meninggal dunia, mengakui keesaan Allah, juga kerasulan dan kenabian Rasulullah. Mereka mengenal Rabb mereka melalui sifat-sifatnya yang dikatakan oleh wahyu dan kitab yang diturunkannya atau melalui keterangan Rasulullah. Macam lebih kurang tadilah. Okay. Sebagaimana tercantum di dalam khabar-khabar sahih yang diterima dan disampaikan oleh para perawi yang adil, lagi terpercaya daripada beliau. Metodologi ulama terdahulu seperti mana yang disebutkan oleh As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, ni kitab beliau. Dia sebut metodologi ulama terdahulu ialah seperti mana yang Tuhan beritahu, maka itulah yang diterima. Tapi ada sebahagian orang dia kata salafus salih ni dia orang makna pun tak terjemah, tu silap. Salafus salih terdahulu dia orang menterjemah, dia orang memberi huraian terhadap maksud perkataan, tapi dia orang menafikan penyerupaan. Kadang-kadang dia tertipu dengan kaedah yang disebutkan oleh sebahagian sahabat, amiruha bila kaif. Kalau tak silap ini kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Bila mana orang tanya pada dia bab-bab sifat Tuhan, dia pun kata amiruha, jalankan ayat-ayat tu tanpa ada apa-apa persoalan dalam kepala, just jalan je. Jangan bebankan otak untuk fikir benda tu, sebab itu bukan daripada keupayaan akal kita lagi. Tuhan hanya beritahu secara jelas supaya kita tak terawang-awang, supaya kita ada jawapan dia. Tapi tak semua jawapan yang Tuhan berikan tu perlu difahami dan diakali dengan detail, sebab memang kita tak mampu. Memang ada benda-benda dalam agama ni bersifat rahsia yang tak boleh dibongkarkan lagi. Bukan setakat bab zat Tuhan, huruf-huruf dalam Al-Quran pun sendiri belum lagi boleh dibongkar kesemuanya. Antaranya ialah huruf muqata'ah, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad. Tiada kesepakatan para ulama berkenaan dengan maksud sebenar daripada huruf-huruf tunggal ni. Bila mana ada surah-surah tertentu dia datang dengan penyebutan huruf ni, itu makhluk. Hakikatnya itu ialah bahagian daripada perbahasan-perbahasan yang kemudian. Taklah kata dia makhluk. Itu masih lagi bukan daripada perbahasan Tuhan yang tinggi. Kalau makhluk kan jadi Mu'tazilah, jadi Khawarij pula. Cuma nak katanya ialah ini ialah perbahasan yang jauh lagi daripada bab ketuhanan. Tapi yang tu pun kita tiada kata putus, sebab dia ialah bentuk rahsia. Sebab tu para ulama sebut Allah Ta'ala saja yang tahu maksud alif lam mim, alif lam ra. Segala-galanya tidak diketahui maksudnya secara jelas. Okay. Mereka pun menetapkan untuk Allah apa yang telah ditetapkannya untuk dirinya di dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya. Sebaliknya, mereka tidak pernah mempercayai tashbih, yakni tindakan menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya dia menciptakan Adam dengan dua tangannya seperti yang diterangkan melalui firman-Nya, iaitu firman daripada surah Sad ayat 75. Allah Ta'ala sebut, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah Ta'ala sebut pada ayat 75 surah Sad. Allah Ta'ala kata pada iblis waktu diarahkan untuk sujud hormat kepada Adam. Allah Ta'ala kata pada iblis, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka, apa yang menghalang kamu untuk tunduk hormat kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tangan aku. Tapi golongan takwil dia akan sebut ini bukan maksud tangan, ini ialah bermaksud kekuasaan aku. Ini pegangan sebahagian golongan ahlu takwil. Astakbarta am kunta minal 'ali, adakah engkau sombong diri atau merasa termasuk dalam kelompok orang yang tinggi, orang atasan? Dalam ayat ni Tuhan sebut tentang penciptaan Adam itu datang daripada tangannya. Ikut kaedah salafus salih, tangan tanpa ada apa-apa elaboration tambahan, huraian tambahan. Dia hanya berhenti situ, titik di situ. Bila mana Tuhan kata tangan. Kalau lagi ada orang tanya, habis tu kalau tangan serupa dengan tangan kita, tak serupa. Tak payah duk buat apa-apa soalan, tak payah nak cuba cungkil kod celah mana pun, tak boleh. Sebab ini ialah had dia. Mungkin akan ada orang kata, kalau terjemah macam ni, keliru lah orang. Saya pun tak faham kat mana kelirunya.
Tuan-tuan rasa pening ke kalau sebut macam tu? Payah ke kalau sebut macam tu? Kalau kita kata tangan Tuhan tak sama dengan tangan makhluk, payah ke sebut macam tu? Saya rasa tak payah kot. Orang yang tak pergi sekolah tinggi-tinggi pun boleh faham. Ataupun contoh, orang kata tangan awak dengan tangan beruk sama. Kita kata tak, tangan beruk uduh lagi. Ataupun tangan hang uduh lagi pada tangan beruk. Boleh jadi juga. Okey. Cuma nak katanya, dia benda yang berbeza. Dia benda yang berbeza. Hakikatnya. Ini dengan makhluk. Okay. Tak perlu untuk ada orang dia nak penatkan diri dia. Dia nak penatkan diri dia. Bahkan kalau tengok, keluarnya kelompok-kelompok yang suka mempersoalkan benda-benda seperti ini, dia akan delay. Delay ni maksud dia apa? Dia akan menyebabkan kita lambat dalam banyak urusan lain. Sepatutnya orang Islam boleh pergi lebih jauh lagi. Tapi kerana sibuk dengan benda-benda ni, dia telah memberi peluang kepada orang yang ingin mencari kelemahan dan juga menjadi punca untuk berlakunya perpecahan. Sebab kita kena tahu, syaitan, iblis mengidamkan perbalahan walaupun secara dingin sesama orang Islam. Dia sangat suka tengok orang Islam ni tak bersatu dan sangat suka tengok orang Islam berbalah. Kalau tak berbalah sampai berperang, sampai ada mati, sampai ada yang terbunuh, paling kurang perang dingin tak bertegur siapa pun dah okey dah. Sebab tu kau tengok kerana isu ni, tuan-tuan kena tahu, isu takwil tak nak takwil ni, dia telah menyebabkan berlaku perbalahan daripada sedingin-dingin perbalahan sampailah kepada perbalahan yang lebih besar. Sebab tu kalau kita tengok antara kemuncak kepada isu ni dia jadi hangat, dia jadi melampau ialah ketika mana adanya satu orang yang bernama Ibn Tumat, yang dia ni telah mengarahkan untuk memerangi kerajaan Al-Murabitun di Maghribi yang berpegang kepada kaedah tak takwil ya. Pemerintah Al-Murabitun ni di Morocco, kerajaan Murabitun di Maghribi, diperangi kerana tak setuju dengan kaedah takwil. Ramai mati, ratusan ribu mati kerana isu ni. Ini sangat disukai oleh iblis. Dia pergi kepada lebih lagi sehingga Ibn Tumat telah membuat satu kenyataan, dia mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Ini dalam sejarah. Ini benda dalam lipatan sejarah. Saya tahu, saya cerita benda ni akan ada orang yang akan sangka, dia kata cerita Ibn Tumat ni banyak tokok tambah. Dia sama je. Bila mana kita kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang mengasaskan mazhab Asy'ariyah, aliran akidah Asy'ariyah itu, dia di akhir hayat dia telah banyak menarik balik pandangan-pandangan dia dalam bab takwil dalam kitab dia Al-Ibanah. Akan ada orang kata kitab Ibanah tu ialah kitab yang tak tepat untuk disandarkan kepada Abu Hasan Al-Ash'ari, tak tepat. Bukan dia yang tulis. Akan ada suara-suara tu, akan ada. Confirm lah benda tu akan datang daripada ustaz-ustaz jugalah yang akan beritahu. Cuma saya sebut, setiap benda-benda ni kita kena tahu, hidup atas dunia ni bukan kata bab agamanya, bab apa-apa pun tuan-tuan. Tuan-tuan kena pegang kaedah ni. Orang Arab pun, dia daripada kata-kata orang Arab lah, likulli saqit laqit. Setiap benda yang jatuh akan ada orang kutip, walaupun buruk. Ini tuan-tuan kena sedar, hidup dalam dunia ni macam tu. Buruk tara mana pun pandangan tu, teruk macam mana pun benda tu, akan ada orang kutip. Sebab tu tuan-tuan akan tengok tong sampah kita tak rasa macam tak perlu kot pergi selongkar sampah. Tapi last kali tuan akan tengok ada orang pergi selongkar sampah tu, cari. Inilah teori hidup umum atas dunia ni. Likulli saqit laqit. Setiap benda yang jatuh akan ada orang kutip. Tuan-tuan jangan pelik kalau tuan-tuan tengok ada orang macam mana dia boleh follow benda tu sesat. Itu ialah technically hidup atas dunia ni macam tu. Akan ada manusia yang dia minat dengan aliran yang pelik-pelik. Ini ialah realiti hidup yang tak dapat dinafikan. Cuma hidup kita atas dunia ni, matlamat yang paling jelas ialah untuk mengesakan Allah Azza wa Jal, mentauhidkan dia, tidak mensyirikkan dia. Matlamat semua kita. Dan saya rasa ini semua dalam masjid ni ke, yang tengok live ke, semua bersetuju dengan benda ni. Tak kira aliran apa pun, mesti nak kepada mengesakan Allah Azza wa Jalla. Sebab yang nak mensyirikkan Tuhan ni bukan daripada ajaran asal Islam pun. Itu benda yang kita kena tahu dulu. Okey. Seterusnya kita tengok apa lagi yang dia nak sebut. Muka surat 376.
Mereka juga tidak memalingkan perkataan dari tempat-tempatnya ataupun disebut dengan tahrif. Tahrif ni maksudnya memalingkan perkataan, mengalihkan ke perkataan lain ataupun makna lain, dengan menafsirkan dua tangan itu dengan dua nikmat atau dua kekuatan, seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah Jahmiyah. Semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Kemudian mereka tidak pula menanyakan bagaimana atau menyerupakan kedua tangannya dengan tangan-tangan makhluknya, seperti yang dilakukan oleh Musyabbihah yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Semoga Allah Ta'ala menghinakan mereka. Sebab tu kau tengok, wujudnya kelompok yang suka persoalan benda-benda macam ni, dia akan buat kerosakan yang zaman berzaman. Sebelum pada ni, kuliah sebelum ni kita dah tengok macam mana penulis dia bawa perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Bishr Al-Murisi. Bishr Al-Murisi inilah orang yang bertanggungjawab mengeluarkan teori-teori yang memeningkan dalam bab memahami kewujudan Tuhan. Sebab tu sebelum ni kita dah tengok adanya teori tentang jauhar, adanya teori tentang arad, adanya teori tentang daur, adanya teori tentang tasalsul. Benda ni ada disebut dah sebelum ni, tak perlu ingat pun, cuma saya nak beritahunya. Keluarnya terma-terma ni ianya ialah satu perangai yang tak elok. Sebab tu tuan-tuan tengok kan, zaman kita ni bangsa apa, bila mana dia bercakap, dia suka keluarkan terma yang pelik-pelik. Bangsa apa tuan-tuan perasan? Bangsa Eropah. Bila mana nak buat apa-apa perjanjian, dia orang suka guna bahasa payah. Dan benda ni telah ditiru oleh kebanyakan orang kita. Mungkin kerana kita ni bekas penjajahan dia orang dulu. Tuan-tuan tengok, nak buat apa-apa urusan deal apa-apa, kertas kontrak tu nak sama tebal dengan kitab kita ni. Semua ayat-ayat dalam kontrak tu memeningkan. Bila mana kita tanya, ni apa dia maksud dia? Dia akan terang. Bila mana dia terang tu, rupanya bendanya mudah je. Contoh ada orang, ni saya bagi contoh mudah je. Ada orang bila mana kita kata, kita ni kerja kena amanah. Kita ni kerja kena amanah. Buat apa-apa kena amanah. Ada orang, dia tak suka guna perkataan amanah. Dia akan tukar jadi, kita ni kena berintegriti dalam pekerjaan. Sama je makna dia. Tapi ada orang, dia suka guna bahasa payah. Sebab tu dulu, waktu saya kerja Jabatan Mufti ni, Datuk Mufti ni tak suka kalau kita buat khutbah, dia guna perkataan Melayu yang diambil daripada bahasa Inggeris. Elakkan perkataan tu. Sebab suasana masyarakat di Perlis ni, kita bukan bercakap dengan bahasa itu. Saya ingat saya buat khutbah dulu, bila mana kita guna perkataan committed, dia suruh tukar. Committed ni bukan semua orang kampung faham. Bukan setakat orang kampung. Yang baca khutbah tu pun kadang-kadang tak boleh sebut. Kan dulu khutbah dalam tulisan Jawi kan. Dulu. Sekarang ni Rumi kan. Okay. Ada orang baca committed jadi kemetot. Kita hendaklah kemetot dalam hidup. Dia pun benih. Kemetot? Apa benda ni? Kadang-kadang penggunaan. Sebab tu Nabi, bila mana Nabi berkhutbah, Nabi guna bahasa direct. Bahasa yang mudah dan senang untuk orang faham. Sebab kita tahu berbagai latar, berbagai cara. Sebab tu kalau tengok Nabi ni sangat, orang kata apa, melihat kepada keperluan itu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kan, pendakwah, penceramah ni, dia kena guna bahasa mudah, bahasa yang senang. Jangan guna bahasa yang payah, berbelit-belit, bahasa-bahasa yang terlalu, orang kata apa, berputar sangat. Guna bahasa standard saja. Sebab tu kalau tengok Nabi, bila mana datang kabilah-kabilah daripada luar, bukan orang Madinah, Nabi cuba try untuk associate, bila mana deal dengan dia orang tu, guna bahasa orang tu. Sebab tu ada kabilah datang daripada Huzail. Huzail ni jauh. Huzail ni masih lagi ada dia punya komuniti dia tu, ataupun kabilah dia tu di Arab Saudi ni masih ada. Bani Huzail ni masih lagi wujud sampai sekarang. Bani Huzail ni, antara keistimewaan Bani Huzail ni, dia orang sangat pakar dalam memanah. Dia orang boleh memanah, dan dia orang memanah tu tepat. Kalau boleh panah, kita boleh panah, cuma tak kena je. Okay. Dia memanah tu tepat. Dan dia boleh memanah dalam keadaan yang sukar untuk orang fokus. Antaranya lah waktu menunggang kuda. Waktu menunggang kuda ni payah nak memanah bagi kena. Tapi Bani Huzail ni dia orang boleh buat. Dia orang buat dalam keadaan nunggang kuda tu pula
tak pakai tali. Tuan-tuan boleh bayang nak imbang macam mana tu, dan boleh memanah dengan tepat. Ada sebahagian sahabat ditawan oleh Bani Huzail. Bani Huzail ni dia ada lahjah dia sendiri, dia bercakap, sebab dia orang bukan duduk dekat dengan Madinah, dia orang duduk jauh. Dia orang datang musafir bulan-bulan, datang ke Madinah mari jumpa Nabi, nak tanya beberapa persoalan. Antara persoalan yang dia tanya, ini hadis riwayat Muslim, ialah tentang berpuasa waktu bermusafir. Berpuasa waktu musafir. Waktu kita musafir ni, afdal puasa ke tak puasa? Ni puasa wajib ni, puasa Ramadan ni. Nak kena buka puasa ke nak kena puasa? Dia orang datang-datang masuk majlis Nabi, ketua dia orang tanya Nabi. Dia tanya Nabi tu dengan bahasa dialek kampung dia sendiri. Dia pun tanya Nabi, "Ya Rasulullah, hal min ambir am siyam fi am safar?" Orang Madinah dah kacau bilau lah. Ni orang mana nak cakap macam ni? Urut mim je bunyi daripada tadi. Orang yang belajar bahasa Arab dia akan tahu. Hal min ambir am siyam fi am safar. Sebab Bani Huzail semua alif lam akan disebut dengan alif mim. Nabi pun jawab, laisa min ambir am siyam fi am safar. Nabi jawab macam tu. Dalam bahasa Arab Fushah, bahasa Arab rasmi, soalan daripada Bani Huzail ni ialah hal minal birri as-siyam fi safar. Itu bahasa dia. Itu bahasa standard. Adakah daripada kebaikan berpuasa ketika dalam permusafiran? Nabi pun jawab, laisa minal birri as-siyam fi safar. Bukan daripada kebaikan satu orang yang berpuasa dalam permusafiran. Tapi Nabi jawab ikut dialek dia orang. Sebab tu ada kelebihan. Bila mana orang, dia boleh cakap dengan bahasa orang lain. Memang tak dapat dinafikan. Dakwah akan berkembang lebih jauh kalau seorang pendakwah tu dia ada kelebihan bahasa. Pertama, dialek yang berbeza. Dia boleh menguasai dialek yang berbeza. Yang kedua, bahasa yang berbeza. Macam kita di Perlis ni, pendakwa-pendakwa di Perlis ni, yelah, saya sendiri pun taklah kata saya boleh menguasai dialek utara dengan baik. Okay. Tapi saya rasa orang boleh faham apa saya sebut. Daripada awal-awal saya datang pindah Perlis ni, dulu saya Terengganu Pekat. Tuan-tuan tengok Prof Basri cakap. Prof Basri ada kuliah sini kan? Prof Basri cakap memang Terengganu yang betul-betul pure Terengganu. Mungkin kerana faktor usia dia pun malas dah nak kalih-kalih lidah ni, dia cakap macam tu je lah. Memang pekat lah tu. Itulah contoh orang Terengganu yang betul konsisten dengan dialek Terengganu dia. Tapi saya nak katanya, antara peluang dakwah yang agak kata apa tertutup sikit je lah. Di Perlis ni kita ada masyarakat Siam. Dan pendakwah di Perlis ni memang tak ramai yang, bukan tak ramai, sangat minoriti yang boleh bercakap bahasa Thai dengan baik. Benda tu mustahak. Bagi saya lah, saya nampak. Saya bukan kata saya pandai, saya memang tak reti pun. Saya pergi Thailand, saya tak tahu apa pun. Dia ya, kita ya, dia ber, kita ber. Okay. Kita tak tahu apa pun dia cakap apa. Okay. Cuma tak kata ada keperluan benda tu. Ada keperluan. Sebab saya tengok pendakwa-pendakwa international macam Mufti Meng, dia orang menguasai bahasa Inggeris. Macam yang datang ni Syekh Asim. Dia orang cakap bahasa Inggeris, simple English. Tapi dakwah dia boleh pergi jauh. Dia tak perlu cakap payah. Dia ada orang, dia fikir, kita kalau nak pandai bahasa Inggeris ni, kita kena cakap macam orang Inggeris betul. Macam British punya accent. Bottle of water. Tak perlu macam tu. Dengar pun menyampah. Okay. Cakap standard saja. Cuma simple English. Tapi nak kata, Nabi, waktu Nabi jawab macam tu, sahabat-sahabat ni terpana tengok Nabi. Semua kalih muka tengok Nabi. Nabi jawab dengan bahasa dia orang. Lalu Nabi pun kata, ana afsahun nas bilughatid dhat. Akulah orang yang paling fasih dengan bahasa ini. Bahasa dhat ini, iaitu bahasa Arab. Maknanya Nabi menguasai dialek-dialek tertentu. Tujuan dia apa? Maslahah kepada dakwah. Jadi dalam percakapan ni, dalam kuliah penyampaian preach Nabi ni, Nabi akan sampaikan dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa yang senang. Sebab tu satu orang kita ni, kita kena pergi dekat orang yang boleh menyampaikan benda dengan mudah. Sebab tu pendakwah kalau dia pergi kawasan-kawasan tertentu, dia bercakap dengan bahasa daerah kawan tu. Saya dalam pendakwah ni, saya tengok antara orang yang agak boleh pergi dengan banyak dialek lah, bukan orang Malaysia, Ustaz Abdul Samad. Walaupun kita ada benda banyak tak setuju dengan dia, Indonesia ni. Okay.
Tapi saya tengok dia ada nilai tambah dan dakwah dia agak menyeluruh di Indonesia. Kerana apa? Kerana dia menguasai dialek-dialek utama di Indonesia. Orang Indonesia ni, pertama bahasa Indonesia tu. Bahasa Indonesia tu bahasa macam bahasa Melayu kita lah, tapi perbezaan perkataan dan percakapan dia lebih baku lagi. Bahasa kedua yang digunakan di Indonesia ialah Jawa. Bahasa Jawa. Okay. Bahasa ketiga yang menjadi bahasa besar, percakapan besar ialah orang Minangkabau. Saya ada tengok video-video Ustaz Muhammad, dia cakap Minangkabau tu, walaupun dia tu Riau. Riau ni macam kita lah dia cakap. Orang Riau ni cakap memang standard macam orang KL cakap. Itulah cara bercakap orang Riau. Kalau tuan-tuan tengok di Riau ni, di Pekanbaru apa semua ni, memang ada kampung Pahang. Ni maknanya kita ada asimilasi orang kita ni dengan sana. Memang sama betul dengan dialek apa semua. Okay. Tapi dia boleh cakap dengan dialek daerah tu. Benda tu penting, mustahak. Hatta kepada nak sampaikan benda-benda seperti ni pun, perkara-perkara seperti ini pun, dia penting dan mustahak dalam bab-bab ketuhanan ni. Sebab tu bila mana satu orang dia suka cakap dengan bahasa yang terlalu payah, benda tu tidak membuka peluang dakwah yang besar sangat. Jangan guna terma-terma yang payah sangat. Okay. Jadi Bishr Al-Murisi ni waktu zaman Imam Syafi'i ni, pada bahasan sebelum ni kita dah tengok, dia suka guna terma payah nak bahas tentang Tuhan, dan dia rasa excellent, rasa cemerlang lah kalau boleh cakap macam tu. Rasa macam kemah kalau boleh cakap macam tu. Dia ada orang yang dia rasa kemah kalau boleh cakap, orang pening, orang tak faham, dia rasa hebat walaupun tak ada manfaat hakikatnya. Okay. Jadi sini dia sebut tentang kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka selalu mengalihkan perkataan itu ke makna lain. Okay. Muka surat 377. Allah telah memberikan perlindungan kepada Ahlus Sunnah daripada tahrif, penyelewengan dan takyif, menanyakan bagaimana, serta menganugerahkan kepada mereka pemahaman hingga mereka konsisten dalam menempuh jalan tauhid dan tanzih, iaitu penyucian Allah dari persamaan dengan hamba-hambanya. Mereka meninggalkan pendapat yang menggunakan ta'lil serta tashbih dan hanya mengikuti firman Allah Azza wa Jal, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar, maha melihat. Itu yang nak disampaikan. Bila mana kita tengok satu orang tu dia cakap mudah, dia sampaikan benda mudah, tak berbelit, kita akan tengok dalam, orang kata apa, dalam interaksi yang lain pun kita akan tengok orang tu dia akan mudahkan urusan orang. Sebab tu kita belajar akidah ni, tujuan dia apa? Melahirkan akhlak yang baik. Sebab tu saya tak nak cakap benda ni sehingga buka balik perbahasan dan perbalahan. Bukan kita nak suruh tengok kelompok tu tak betul. Kita belajar akidah ni bukan kita nak tengok orang ni tak betul, orang ni tak betul, tapi kita nak jadikan diri kita tu betul-betul berakidah sehingga ada akhlak. Sebab Nabi dia cakap clear, mudah. Ada benda yang kita tak boleh peduli, kita jangan peduli, jangan tanya lebih-lebih. Dia akan membentuk akhlak. Contoh kita hidup bermasyarakat ni, ada beberapa benda yang kita tak perlu tanya orang tu kalau kita nak menyapa dia. Soalan-soalan yang kita kira soalan yang tak membantu dan tak berapa elok pun. Contoh, tanya orang ni dah ada anak ke belum, dah kahwin ke belum. Inilah soalan-soalan yang kurang elok dan kurang baiklah untuk menyapa orang yang kita tak kenal. Tiba-tiba tanya macam tu. Kerja kat mana? Gaji berapa? Ni tak betul cara tu. Dia mari daripada perangai suka tanya benda macam ni. Tuhan ni sebelum ada arah hidup mana? Tak perlu tanya. Tuhan pun dia berani tanya, takkan kita tak berani tanya? Itu akhlak. Sebab tu kalau cakap payah, dia jadi orang-orang yang payah, orang-orang yang kata apa, yang tidak memudahkan urusan orang. Tuan-tuan nampak benda ni kecil, tapi itulah sebab tu para ulama sebut akhlak itu cerminan akidah. Satu orang yang akhlak dia problem, akhlak ni maksudnya common sense apa semua benda lah duduk sekalian tu, ianyalah cerminan kepada akidah yang diimani oleh orang tu. Dia beriman dengan Tuhan macam mana? Santai, tak tertekan, tak stres dengan benda-benda yang payah, tak rasa nak buka pintu keraguan. Maka kita akan tengok berinteraksi dengan orang seperti ini lebih mudah. Buat urusan, baik urusan urus niaga ke apa ke, mudah. Tak banyak benda yang menyulitkan. Kerana itulah cerminan daripada akidah dia, dan dia terpancar pada akhlak interaksi orang tu. Jadi benda tu penting, benda tu mustahak untuk satu orang tu dia belajar akidah
yang disebut dengan akidah yang sejahtera. Sebab tu kita akan tengok para ulama selalu sebut aqidatus salim. Akidah sejahtera ni lah akidah yang damai, tak menyebabkan orang bergaduh. Nanti kita bagi kesimpulan akhir, kita bagi azan dulu. Okey, sebagai kesimpulan akhirnya, kita akan tengok pada kelas akan datang muka surat 380. Saya sudah selesai dah untuk perbahasan tamhid ni. Tamhid ni ialah pengenalan. Maknanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafus saleh, dia orang akan tolak 4 elemen tu. Tashbih, takyif, ta'til dan juga tamthil. Ini ialah elemen-elemen yang tak digunakan untuk berinteraksi dengan ayat-ayat sifat ataupun nama-nama Tuhan. Tanpa kita mengatakan orang yang nak guna ni ialah orang yang totally salah, kafir dia, kita tak kata pun. Nah, itu benda yang poin yang penting juga perlu di highlight kan. Sebab kadang-kadang bila mana kita sebut macam tu, dia ingat kita telah mengeluarkan kelompok yang lain sebagai orang-orang yang berada di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak pun. Sebab kita tahu ini ialah tabiat dan pilihan manusia. Manusia dia nak pilih pandangan itu, dia nakkan pandangan tu, nak macam mana. Ada orang dia memang pilih. Dia memang pilih payah. Kita pun tak tahu otak dia macam mana dia fikir. Memang ada orang seperti itu. Tuan-tuan jangan pelik. Sebab tu saya di Kuwait ni jaga dana wakaf Kuwait. Kita akan buat posting. Posting tu akan dibuat di page rektor lah. Hari Isnin, hari Rabu dengan hari Jumaat. Tentang promote supaya orang contribute bayar dana wakaf ni. Poster apa, ayat-ayat hadis apa semua. Lepas tu kita akan selit nombor akaun. Mesti akan ada orang akan komen, kat mana nombor akaun? Tuan-tuan boleh bayang kan? Kita buat poster tu besar, ada lambang Kuib, Bank Rakyat, ada lambang Maib, lepas tu ada nombor akaun Bank Rakyat. Nombor akaun tu pula tulis Dana Wakaf Jamalul Lail Kutipan. Ada seorang turun pergi komen situ, saya nak menyumbang, kat mana nombor akaun dia? Tu, dalam tu ada. Ini ada kategori manusia seperti ini wujud, tuan-tuan. Tak tahu nak kata apa. Habis perkataan kita nak kata. Tu belum lagi, kalau tuan-tuan tengok, inilah senario masyarakat. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan nak beli apa-apa kan, orang-orang yang suka beli barang online, nak beli apa-apa, kita nak dapatkan keyakinan nak beli satu barang tu, biasanya kita akan tengok review orang.
Review orang pun review. Ada orang review tak berkaitan. Barang lain, beli baju ke apa, tiba-tiba dia review gambar pokok bunga depan rumah dia. Semoga hari ini penuh dengan ketenangan. Pak ambil gambar bunga. Tapi itu ialah review pada barang. Kita pun tak tahu apa dia nak beritahu sebenarnya. Sebab ini ialah cerminan akhlak. Ini common sense yang kecil ni. Nyusahkan orang. Tengok macam banyak review tapi review yang tak berkaitan. Saya nak katanya tabiat manusia dia memang ada. Dalam kita duk cerita benda senang. Tak perlu pun ambil kaedah-kaedah nak pening kepala. Tapi ada orang dia nak pening kepala. Dia ada orang dia minat untuk peningkan kepala dia. Dia nak susah, dia nak payah. Dia nak ambil dengan cara yang payah. Benda orang hatta orang cerdik pun ada masalah sebenarnya. Dulu waktu saya di Terengganu ada satu orang dia kena penyakit was-was. Was-was yang sangat teruk. Tapi dia tu ialah satu orang yang pegang position yang besar dalam satu syarikat. Saya mengajar waktu tu di sebuah syarikat besar di bawah kerajaan negeri Terengganu ni, syarikat oil and gas yang terkenal. Dia Petronas dan lain-lain tu adalah, tapi dia ada satu base di Kemaman tu yang tu hak milik kerajaan negeri. Dia ialah orang yang operate tempat tu. Tapi dia ni kalau ambil wuduk ke apa selalu lencun, basah lain macam. Pergi tandah lama, semayang pun sampai 2, 3, 4 kali akad takbir, dia selalu tanya. Dan dia tu orang yang belajar sekolah agama dulu. Habis kuliah dia katanya, saya macam mana nak hilang was-was? Saya kata, kalau tuan kencing, tuan tengok air yang tuan basuh tu lagi banyak pada air kencing, cuci lah tu. Kalau tuan kencing 1 baldi, basuh 2 baldi, dah cuci lah tu. Tak ada orang kencing sampai 1 baldi. Tapi dia tak yakin. Dia macam, saya pernah terseram, orang kata apa, bersih ringan. Dia masuk tandas, kita pun masuk tandas. Dia keluar pada tandas tu, saya nak guna tandas tu. Dia basuh semua tandas tu. Cleaner dah ada. Dengan sebab dia was-was, dia cuci habis. Sebab dia rasa semua benda tu akan kena pada baju dia. Saya kata nasib baiklah was-was dia tu tak kena waktu dia cari telaga minyak di Terengganu. Sotok dia korek. Tak ada. Korek yang ni pula. Jahanam. Akhirnya habis duit pada korek je, minyak tak jumpa. Tapi dalam bab tu dia firm. Tapi dalam bab ni dia tak firm. Ini sebab apa? Sebab tabiat yang dibela. Dia tak nak improve. Kita dah kata air mutlak lebih banyak daripada najis, itu tanda bersih. Tak perlu dah. Tapi dia tak yakin, dia tak nak dengar kata kita. Dia pilih. Dia tanya tu sekadar kita nak suruh kata. Dia ada orang, dia tanya kita bukan kerana dia nak suruh kita tu jadikan dia tinggalkan benda tu. Dia nak suruh kita tebalkan lagi perasaan dia. Mungkin dia nak suruh saya jawab, sepatutnya tuan kena basuh tandas yang kedua, ketiga, keempat. Tak padan basuh tandas tu, basuh semua. Sampai ke tempat letak selipar tu pun basuh, baru solat. Tu bagus. Dia nak suruh saya jawab macam tu kot. Tapi kita kesian lah orang macam ni. Tapi dia tak kesian untuk diri dia. Dia ada orang macam tu. Okay. Tapi tak apa. Saya nak katanya ialah kesan. Ada ragam manusia. Hatta dalam bab akidah pun dia ada macam tu. Ada orang nak ambil benda payah. Okay. Nanti kita akan tengok macam mana Imam Syafi'i ni dia beriman dengan nama dan sifat Tuhan secara global pada muka surat 380 tu perbahasan kali yang akan datang. Setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.